Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Muhammad Hasnil bin Abu Bakar, pengkursus ibadah haji tabung haji wilayah Persekutuan. Semasa kita belajar berkaitan dengan ibadah haji, sebenarnya kita sedang belajar secara tidak langsung berkaitan dengan satu lagi ibadah seiring dengan ibadat haji, iaitu manasik umrah. Umrah ialah ibadah mengunjungi Baitillahil Haram di Makkah bila-bila masa untuk kita mengerjakan ibadat tertentu. Ibadat umrah lah menurut syarat-syaratnya. Allah Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan tunaikanlah ibadat hajimu dan ibadat umrahmu kerana Allah Azza wa Jalla. Surah Al-Baqarah ayat 196. Rukun umrah ada 5. Niat ihram umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, bergunting bercukur tertib. Wajib umrah pula ada 2. Pertama, niat ihram umrah di mikat, dan yang kedua, meninggalkan 13 larangan ihram semasa dalam keadaan ihram umrah. Jom kita memakai pakaian untuk memulakan ibadah umrah. Bagi jemaah lelaki, 2 helai pakaian lepas tidak bercantum, sehelai dipakai menutup aurat di antara pusat dan lutut, dan sehelai lagi dibuat selendang. Sunat berwarna putih. Kemudian kaki pula pastikan kelima-lima anak jari zahir semasa memakai alas kaki ataupun selipar. Adapun pakaian ihram secara itibak mendedahkan bahu kanan, yang ni semasa tawaf yang diiringi ibadah sa'i ataupun ibadah sa'i sahaja. Itibak ni tidak sunat dipakai semasa di stesen berlepas. Juga makruh memakai pakaian secara itibak semasa mengerjakan solat. Bagi jemaah wanita, hendaklah menutup aurat, iaitu semua anggota tubuh selain muka dan kedua tapak tangan. Elakkan dari bersolek tanpa keperluan bagi mengelakkan fitnah dan riak. Pastikan kain telekung dan pakaian yang bersesuaian agar tidak menampakkan bentuk badan. Disyorkan memakai stokin yang tebal dan yang panjang. Elakkan dari memakai cermin mata yang besar sehingga menutup sebahagian besar muka. Seterusnya, amalan sunat sebelum niat ihram. Mengerat kuku, merapikan janggut, misai, menanggalkan bulu ketiak, bulu ari-ari dan sebagainya. Mandi sunat ihram. Lepas mandi, berwuduk. Kemudian kita memakai minyak rambut, pakaian ihram berwarna putih, siap mengerjakan 2 rakaat solat sunat ihram. Amalan sunat semasa berniat ihram, pastikan kita yang nak niat ni hadapkan dada dan wajah kita ke arah kiblat dan hal keadaan kita berwudu. Dan waktu tu kita berniat untuk kita tekadkan dalam hati, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana-Mu, ya Allah. Amalan sunat selepas berniat ihram, bertalbiyahlah, labbaik Allahumma labbaik, berdoalah Allahumma ighfirli dzunubi, membaca ayat suci Al-Quran, berzikir subhanallah walhamdulillah, dan elakkan jamaah umrah dari bercakap perkara-perkara kosong, perkara-perkara yang lagha. Ada lokasi untuk kita nak start ibadat umrah ni, namanya mikat. Dari segi tempat, bagi jemaah yang datang daripada luar kota Makkahul Mukarramah, datang daripada arah selatan Arab Saudi, negara Yaman, Yalamlam, datang daripada arah Madinah, Bi'ru Ali, yang datang daripada Syam, Juhfah, yang datang daripada arah Asia, Karnul Manazil,
yang datang daripada arah Iraq, Zatu Irkin. Bagi jamaah yang sudah pun berada di Kota Mekah, nak buat umrah yang kedua, keluarlah ke tanah halal. Ada Ji'ranah, nama Tan'im, Hudaybiyah, Shumaisi. Tiga belas larangan ihram dipelihara semasa pelaksanaan ibadah umrah. Kita ambil 3 yang pertama yang melibatkan hubungan lelaki dan perempuan, suami isteri. Larangan 3 yang pertama, larangan nikah kahwin. Larangan bagi suami isteri mukaddimah jima' dan hubungan jima' suami isteri semasa dalam keadaan ihram. 5 yang kedua, perhatikan, larangan mengerat kuku lelaki dan wanita. Larangan memakai sarung tangan lelaki dan wanita. Larangan mengerat, menggugurkan bulu di tubuh badan, rambut di kepala. Larangan meminyakkan rambut di kepala dan janggut. Larangan mengenakan wangian, bau-bauan. Seterusnya, 5 yang ketiga, larangan menutup muka bagi wanita. Tutup muka ni merupakan satu larangan. Menutup kepala atau sebahagiannya bagi jemaah lelaki, pakai kopiah, pakai songkok, topi. Larangan yang ke-11, memakai pakaian bersarung berjahit bercantum bagi jemaah lelaki. 12, larangan membunuh binatang buruan. Dan yang terakhir, 13 larangan ihram, menebang, mencabut pokok ataupun tumbuh-tumbuhan. Ini jaga ni jemaah umrah. Tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, menutup aurat dengan sempurna. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jamaah yang mengerjakan tawaf ini suci badan, pakaian, tempat tawaf dari sebarang najis. Ibadah tawaf bermula pada sudut Hajar Aswad dan berniat tawaf. Jika tawaf itu adalah tawaf wada', tawaf sunat, tawaf nazar. Jadikan Kaabah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Dilakukan ibadah tawaf itu di dalam kompleks Masjidil Haram di luar binaan Kaabah, termasuk Hijr Ismail dan Syazarwan. Mengekalkan niat tawaf sepanjang pusingan, cukup 7 pusingan dengan yakin. Seterusnya, jenis-jenis tawaf. Tawaf kudum, tawaf selamat datang. Tawaf rukun ifadah, tawaf tahiyatul bait, tawaf sunat, tawaf nazar, tawaf tahallul, tawaf wada', tawaf perpisahan. Pertama, jamaah berjalan kaki. Jamaah beritibak, mendedahkan bahu kanan bagi tawaf yang diiringi dengan ibadah sa'i. Ini sunat bagi jemaah lelaki. Mengucup Hajar Aswad pada permulaan tawaf. Istilam ke arah Hajar Aswad sambil bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengucup tapak tangan. Juga sunat istilam ke arah rukun yamani sambil bertakbir tanpa mengucup tapak tangan. Melakukan ramal, iaitu berlari-lari anak pada 3 pusingan yang pertama bagi tawaf yang diikuti dengan sa'i. Mualat berturut-turut 7 pusingan semasa pelaksanaan ibadah tawaf. Tawaf dengan khusyuk dan tawaduk, membaca ayat suci Al-Quran, berzikir, berdoa dan solat sunat tawaf. Sa'i bermaksud berjalan berulang-alik di antara 2 bukit. Mula daripada Bukit Safa, berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syaratnya. Syarat sah sa'i mestilah dilakukan selepas dikerjakan tawaf kudum untuk haji ifrad, haji kiran dan tawaf haji dan tawaf umrah. Seterusnya bermula ibadah sa'i ini di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Pastikan 7 kali berulang-alik cukup dengan yakin. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa dikira sekali.
hendaklah jamaah sampai ke penghujung tempat sa'i di Bukit Marwah dan di kaki Bukit Safa pada setiap pusingan. Hendaklah melakukan sa'i di tempat yang telah ditetapkan dan mengekalkan niat sa'i sehingga selesai 7 pusingan dengan yakin. Laksanakan ibadah sa'i dalam keadaan berwuduk. Dilaksanakan sejurus selepas mengerjakan tawaf. Masuk ke lokasi sa'i melalui pintu Babus Safa. Naik ke Bukit Safa dan Bukit Marwah bagi jemaah lelaki saja. Menghadap ke arah kiblat sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Takbirnya, tahlilnya dan berdoa di Bukit Safa dan di Bukit Marwah. Berlaku mualat berturut-turut, Safa, Marwah, Marwah, Safa. Sunat berlari-lari anak ramal di satu lokasi yang bertanda dengan lampu hijau. Ini sunat bagi jemaah lelaki. Berittibak, yakni mendedahkan bahu kanan bagi semua pusingan dan berjalan kaki. Elakkan bersesak-sesak di tempat sa'i. Jika berlaku kesesakan di tempat sa'i, elakkan dari menyakiti jemaah lain. Berdoalah, berzikirlah dan ambillah masa untuk membaca ayat suci Al-Quran. Bercukur atau bergunting bermaksud menanggalkan, menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala dengan menurut syarat-syarat sahnya. Masuk waktu bercukur dan bergunting ialah selesai sa'i. Kemudian rambut yang digunting di atas kepala dan tidak kurang 3 helai rambut. Afdal bagi kita jemaah lelaki bercukur botak, dan bagi jemaah wanita memadai dengan bergunting sekadar ruas jari dan boleh bergunting dengan menggunakan gunting ataupun pisau cukur. Rukun umrah yang terakhir, yang kelima, adalah tertib. Tertib dikira sah apabila rukun umrah dilakukan mengikut susunan yang telah ditetapkan. Perkara yang dahulu didahulukan, perkara yang kemudian dikemudiankan. Mari kita perhatikan cara pelaksanaan ibadah umrah. Di mana-mana sebelum berniat, apa yang berlaku ialah jemaah mandi sunat ihram. Hukumnya sunat. Memakai pakaian ihram, hukumnya wajib. Solat sunat ihram, hukumnya sunat. Semasa berada di mikat, jemaah berniat ihram umrah, statusnya rukun. Niat umrah di mikat, statusnya wajib. Selepas niat sehingga bergunting, jaga 13 larangan ihram, hukumnya wajib. Selepas niat sehingga mula ibadat tawaf, sunat bagi jemaah umrah memperbanyakkan penghayatan talbiyah setelah fasnya. Ketika berada di Baitillahil Haram, melaksanakan tawaf umrah, hukumnya rukun. Ketika berada di lokasi mas'a sa'i umrah, hukumnya rukun. Ketika di Bukit Marwah, selesai ibadah sa'i, bercukur, bergunting, tertib kepada semua rukun, hukumnya rukun. Pergerakan mengerjakan umrah bagi jamaah haji yang telah berada di Tanah Suci. Yang pertama, niat ihram umrah. Yang kedua, niat ihram umrah di mikat di Tanah Halal. Jaga 13 larangan ihram, tawaf umrah, sa'i umrah, bercukur, bergunting, tertib pada semua rukun umrah. Bagi jamaah haji tamattu', sementara menunggu 8 hari bulan Zulhijjah, mereka boleh melakukan umrah sunat beberapa kali. Umrah 1, umrah 2, umrah 3. Niat umrah hendaklah dilakukan di Tanah Halal seperti Tanaim. Namun dinasihatkan kepada jamaah haji tamattu' agar mereka tidak melakukan umrah apabila masuk 1, 2, 3 Zulhijjah, dekat sangatlah dengan wukuf.
Sebab nak jaga kesihatan dan fizikal, kerana kerja-kerja haji akan bermula pada 8 hari bulan Zulhijjah. Bagi jemaah tamattu' yang telah selesai kerja haji dan umrah, selepas haji bolehlah lagi mengerjakan ibadah umrah sebelum pulang ke tanah air jika berkesempatan. Jika telah berniat ihram umrah, walaupun umrah sunat, jemaah haji wajib menyelesaikan semua amalan yang berkaitan dengan ibadah umrah. Dah niat dah, kena buat. Niat umrah, tawaf umrah, sa'i umrah, kena buat. Bercukur bergunting umrah, kena buat. Jika tidak, kita masih lagi dalam keadaan ihram umrah. Ihram umrah sunat tidak boleh dibatalkan sesuka hati, walaupun dalam keadaan uzur, kecuali jika jamaah telah pun niat ihram bersyarat. Ibadah umrah sunat atau wajib hendaklah disempurnakan sebelum melakukan tawaf wada', tawaf perpisahan. Mari kita perhatikan niat ihram bersyarat. Niat umrah yang dikaitkan dengan sesuatu. Jika terjadi sesuatu itu, yakni haid atau sakit atau kemalangan yang dibimbangkan itu, maka terlepaslah jamaah itu dari komitmen larangan ihram dan komitmen rukun. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya aku terhalang oleh haid, ketika itu aku menjadi halal. Niat ihram bersyarat ini tidak hanya terikat untuk kes haid sahaja. Ia boleh untuk kita berhadapan dengan penyakit lain ataupun sebarang halangan yang boleh dikaitkan, kemudiannya diniatkan bersyarat. Keadaan yang dibolehkan niat bersyarat ada dua. Keadaan yang pertama ialah keadaan tidak berhaid. Dia berniat ihram umrah dan menyertakan syarat. Jika aku kedatangan haid dan ia berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halallah aku. Keadaan yang kedua, keadaan haid. Dia berniat ihram umrah dengan menyertakan syarat. Jika haidku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halallah aku. Seterusnya, mari kita perhatikan keadaan yang tidak boleh melaksanakan niat ihram bersyarat. Keadaan tidak berhaid. Dia berniat ihram umrah biasa. Kemudian ketika kedatangan haid, dia berkata, yakni menambahkan syarat, jika haidku berterusan sehingga tarikh pulang, maka jadi halallah aku. Disyorkan niat ihram bersyarat pada 3 situasi. Niat ihram bersyarat ini ada 3 situasi. Yang pertama, ketika mengerjakan umrah hampir dengan waktu wukuf. Keadaan yang kedua, ketika mengerjakan umrah sunat selepas mengerjakan ibadat haji. Keadaan yang ketiga, ketika mengerjakan umrah di luar musim haji. Nanti dulu, ada satu situasi tidak dibenarkan niat ihram bersyarat kerana dibimbangi tidak mendapatkan haji pada tahun tersebut. Ini niat ihram bersyarat untuk haji. Ini adalah kerana haji terikat dengan waktu tertentu. Tawaf wada' ialah tawaf selamat tinggal. Wajib dilakukan bagi mereka yang hendak meninggalkan Makkahul Mukarramah, jarak 2 marhalah, iaitu 91 km ataupun lebih. Hukumnya wajib bagi orang yang bermusafir, check out, meninggalkan Makkah pada jarak yang mengharuskan qasar solat, iaitu kadar 2 marhalah. Yang kedua, orang yang meninggalkan Makkah dan akan bermukim di luar tanah haram selama 4 ataupun lebih, walaupun jaraknya kurang daripada 2 marhalah, sama ada penduduk Mekah ataupun bukan. Mereka yang tidak mengerjakan tawaf wada' tanpa uzur syar'i yang dibenarkan oleh syarak, kenakan dam tertib takdir.
Mari kita perhatikan 12 kategori yang diberikan pengecualian. Yang pertama, jemaah wanita yang kedatangan haid ataupun nifas. Jemaah wanita yang kedatangan istihadah dalam tempoh haid. Jemaah yang luka dan berdarah yang boleh menajiskan masjid. Orang yang tidak mendapat air ataupun tanah untuk mengangkat hadas besar. Jemaah yang takut terancam nyawanya, kehormatan dirinya dan harta bendanya. Jemaah yang takut ditinggalkan rakan seperjalanan. Jemaah yang berpenyakit salisil baul, kencing tidak lawas. Jemaah yang dipaksa meninggalkan tawaf atas desakan darurat kecemasan. Jemaah yang takut pada peminta hutang. Jemaah yang terpaksa dipimpin atau diusung kerana uzur dan tidak mampu duduk di atas kerusi roda. Orang yang dalam rawatan rapi dan berjadual. Petugas yang kerap keluar masuk Makkah kerana tugas menguruskan jemaah haji. Mari kita perhatikan situasi uruf semasa pelaksanaan tawaf wada. Ini berkaitan dengan isu-isu pengurusan pergerakan keluar jemaah haji, jemaah umrah dari kota Makkah Mukarramah. Ada dua kategori jemaah. Yang pertama, golongan yang tiada masalah dalam bab musafir. Tempoh menunggu sekitar 8 jam. Jadi selepas selesai tawaf wada sehingga keluar ada tempoh 8 jam. Golongan yang kedua, golongan yang ada masalah. Nak keluar ada masalah, nak musafir itu tempoh menunggu yang dibenarkan iaitu 24 jam. Mari kita perhatikan permasalahan tawaf wada. Apakah perkara-perkara yang perlu disempurnakan oleh jamaah haji sebelum melakukan tawaf wada dan sesudah melakukannya? Adakah boleh dengan sengaja melengah-lengahkan perjalanan kerana makan, minum, membeli belah ataupun menziarahi kawan-kawan? Dah habis dah tawaf wada, boleh ke buat macam itu? Jawapannya, apa-apa sahaja perbuatan yang dilakukan selepas tawaf wada dah selesai dah ni, yang tidak termasuk dalam kategori tanda-tanda yang menunjukkan bahawa jemaah ini nak bermukim lagi, nak duduk lagi di Mekah, mazannatul iqamah, dan tidak bercanggah dengan konsep berakhir meninggalkan Mekah dengan tawaf wada, akhiru ahdi bil bait, adalah dibenarkan. Pastikan jamaah mendapatkan maklumat penerbangan pulang dari pejabat maktab tabung haji, persiapan dan kemaskini semua barang keperluan. Jika berhajat nak membeli belah haluslah dilakukan sebelum tawaf wada. Bagasi dibawa ke lobi untuk urusan pengangkutan oleh bas oleh muassasah mengikut jadual yang telah ditetapkan. Jemaah berwuduk siap-siap dan pergi ke mataf mengerjakan tawaf wada dalam tempoh 4 hingga 5 jam sebelum bertolak meninggalkan bumi Makkah. Tidak perlu memakai pakaian ihram, tidak perlu keluar ke mikat untuk berniat, niat saja melaksanakan tawaf wada. Ya Allah, aku hendak mengerjakan tawaf Baitillahil Haram 7 pusingan tawaf wada, maka permudahkanlah bagiku dan terimalah daripadaku kerana-Mu ya Allah. Lalu laksanakanlah ibadah tawaf wada 7 pusingan dengan yakin. Tidak boleh dikerjakan kecuali setelah sempurna tawaf rukun umrah, tawaf rukun haji. Hendaklah bersegera meninggalkan Mekah kecuali kerana perkara yang berkaitan dengan solat atau perjalanan. Perkara yang boleh dilakukan selepas tawaf wada: semasa berada di dalam Masjidil Haram, menunaikan solat sunat tawaf dan berdoa selepasnya. Jemaah boleh mengucup hajat aswad. Boleh juga jemaah minum air zam-zam, berdoa di multazam, menunaikan solat fardu sekiranya muazzin sudah pun melaungkan azan. Boleh mengambil gambar, namun adalah lebih baik tidak dilaksanakan. Selesai ibadah tawaf wada, jemaah pun keluar daripada Masjidil Haram. Boleh makan dan minum di hotel. Boleh qada hajat.
Mandi pun boleh, menyalin dan menukar pakaian, berzikir, baca Quran sementara menunggu proses pergerakan keluar daripada kota Mekah. Mengambil beg, barang-barang yang ditinggalkan di bilik penginapan, ataupun ada keperluan mencari isteri, keluarga, waris, rakan yang hilang, mengangkat barang-barang yang nak dibawa bersama, ataupun kepenatan nak tidur di dalam bilik hotel sementara menunggu bas ataupun ketibaan kenderaan, ataupun melawat keluarga waris yang sakit di hospital, di klinik bagi kes-kes kecemasan dan hajat, dan juga sebarang urusan yang dikaitkan dengan perjalanan Makkah, sama ada ke Jeddah ataupun ke Madinah, seperti membeli makanan, minuman, menunggu kenderaan yang lewat. Jemaah juga boleh bersedekah ketika menunggu, boleh menguruskan pembayaran dam. Walaupun sebenarnya kita galak akan pembayaran dam tu sebelum Tawaf Wada, boleh melaksanakan ibadat solat fardu di hotel yang berdekatan dengan berimamkan imam Masjidil Haram dengan syarat-syaratnya. Jamaah berlengah-lengah dalam masjid, dia pusing-pusing dalam masjid sehingga menyebabkan perjalanan jemaah haji yang lain terganggu. Kita tak galakkan jemaah bersedekah semasa dalam Masjidil Haram, dalam perjalanan balik ke hotel. Tidak digalakkan jemaah membeli barangan yang tidak ada kaitan dengan keperluan perjalanan. Jemaah ni nak beli tasbih lah, minyak wangi, cincin, kain, tudung, makanan burung, walaupun nilainya hanya 1 rial sahaja. Jemaah tidak digalakkan juga bergambar semasa dalam perjalanan ke bangunan penginapan. Namun dibolehkan selepas sampai ke bangunan penginapan. Sekian saudaramu Ustaz Muhammad Asnani bin Abu Bakar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.